Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. Siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum aku mula, aku just nak ingatkan kepada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari the segment podcast. Malam ni malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alright guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber. Dan hari ni kita ada pemanggil yang baru yang akan berkongsi cerita dengan kita. Dia ni macam pangkat abang-abang lah, brother-brother sikit Dan dia berada dalam talian sekarang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hafiz. Apa khabar abang? Alhamdulillah cik, sihat. Okey bang, sebelum kita mula mungkin abang nak kenalkan diri abang dulu pada penonton-penonton kita sekarang ni. Okey, nama saya Husni Hussein. Ataupun kalau kat Discord tu dia panggil Botak Husni. Botak Husni kan? Sebab apa botak Husni? Memang kepala botak ke macam mana sekarang ni? Memang saya botak. Kepala botak. Muda-muda dulu ada rambut lah. Sekarang agak berumur ni memang orang kata botak je lah, lagi senang. Bila dah berumur tu rambut pun dah mula gugur kan? Malas nak menyikat rambut, malas nak menyempu sebenarnya. Senang jaga. Apa khabar Abang Husni? Baik? Alhamdulillah, sihat cip. Sihat semua sihat. Alhamdulillah. Cip macam mana sihat? Alhamdulillah sihat. Cuma badan ni naik, dia macam naik ruam lah gatal-gatal sebabkan masalah makan lah. Ada allergic sikit. Jadi tu allergic daging tu. Itu ada. Doktor pun cakap benda yang sama. Daging, ayam, telur. Aduh, jam kepala aku nak makan apa ni? Itu standard setengah orang. Kan. Okay, so abang, macam abang tahu, malam seram ataupun malam kisah seram subscriber, malam podcast, kita pemanggil-pemanggil dia akan cerita tentang kisah seram lah. So hari ni berapa banyak cerita yang abang nak kongsi dengan kita ni? Okey, sekarang ni apa yang saya boleh target dalam 2, tengok pada masa lah. Kalau nak sambung, tambah lagi lah. Itu je lah. Okey, alright bang. Jom, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita Abang Husni yang pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pendengar The Segment. Okey, cerita pertama saya ni berlaku lebih kurang dalam 10 tahun atau 11 tahun yang dululah. So, lokasi saya takkan cerita lah kan. Okey. Okey, benda ni berlaku kat saya pernah dengar lagi. Benda berlaku di dalam lokap. Oh, dalam lokap. Maknanya bila abang cerita dalam lokap, abang bekerja sebagai warden lokap ke macam mana? Bukan, saya ni bukanlah baik. Orang saya memang orang yang tak baik. Orang yang agak ganas dan juga kelakuan yang tak berapa bagus lah. Macam tu lah. Bukan tak bagus, mana tak baik orang kata. Itu cerita lama. Okey, benda ni berlaku dalam 10-11 tahun yang dulu. Di mana dulu saya buat part time sebagai orang kata security club, ataupun lebih orang tahu sebagai bouncer. Okey. Di sebuah kelab. Okey, kelab ni nak kata apa? Okey, bukan nak sentuh pasal sentimen agama atau bangsa lah kan. Saya bekerja di sebuah kelab India yang mana main lagu Tamil je. Okey. Pada satu malam tu ada kejadian pergaduhan dan menyebabkan seorang daripada pelanggan dimasukkan ke ICU lah, pendarahan yang banyak lah. Lepas tu saya diminta hadir di balai dan ditahan remas selama 4 hari untuk siasatan. Baik. Kira terbabit jugalah dalam insiden tu. Okey. Kalau nak cerita tu memang panjang lagi lah. Insiden berlaku tu memang panjang lah kan. Tapi di malakan kita ni cerita seram, kita buka
seram lah. Baik, boleh. Okey, bila benda ni dah berlaku, pergi ke balai statement, patut ditahan reman untuk siasatan 4 hari. Okey, bila dah dapat tu mula dah hati tak seronok, kepala dah melayang dia macam-macam nak masuk lokap ni. First time masuk lokap. Biasalah, macam-macam kita terbayang lah. Ya. Cik, bila kita masuk dalam lokap ni, kita masuk dalam lokap, kita akan terasa sesuatu yang tak best. Perasaan kita tu dia ada macam-macam. Dia ada perasaan kata nervous, takut, semua ada lah. Bulu roma lah, apa bulu, semua bulu pun naik lah orang kata. Dengan cerita lah kan. Okey, bila masuk tu dengan aroma tak best, dia punya vibe tak best. Okey, first night saya masuk, saya dimasukkan di ward yang besar lah, di mana dalam ward pula di dalam sasul dalam lokap. Okey, dalam lokap tu satu, dia ada lokap kecil, ada lokap besar. Okey, lokap besar ni boleh dimasuk sampai 8 orang. Kalau lokap kecil tu dia ada banyak, tapi dia boleh masukkan dalam satu lokap 3 orang. Sebab dibandingkan kami ni kes baru, dimasukkan lokap yang besar lah, di mana ada 8 orang. Tapi cik yang tegap, bila masuk dalam lokap tu, ya Allah, nak menangis pun ada, nak sakit jantung, nak mati pun ada, dengan dia punya bau, dia punya aroma, semua ada lah. Bayanglah lokap kan, dia punya toilet dengan sumbatnya, dengan bau hancur ni, ya Allah ya Rabbi. Tu asyik tu memang teruk lah orang kata. Kira malam tu memang kata tak boleh tidur langsung lah. Sebab dia apa, nak kencing, nak berak, tak boleh patuh hati ni, takutlah fikir anak, bini. Hingga kita ni masuk, lepas ni aku masuk penjara ke apa dah. Malam tu memang celaru habis. Lepas tu memang tak boleh, nak buang air kecil pun sanggup simpan ni. Sebab nak pijak, nak pergi, tahulah toilet lokap macam mana kan. Dinding paras pinggang je. Siapa mencangkung tu nampak lah kepala muka kau separuh tu bila nampak lah kan. Tak ada tembok, tak ada apa, macam tu je. Okey, bila nak pergi, nak kencing pun tak selera, dengan jamban sumbat, dengan lantai licin, bulu memang ngeri lah. Biasalah memang ngeri. Memang tak tidur malam tu, dah kepala melayang, dah teringat air mata katalah, memang menitis lah, kata menangis lah. Bila lah kata rasa sesal lah, rasa macam ni lah rasanya kan, duduk lokap. Lepas tu memang tak tidur lah semalam. Memang tak boleh tidur langsung pun. Berborak lah. Yang kami 8 orang lah. Ada masa saya masuk tu, saya berempat. Di dalam lokap tu memang dah ada lagi 4. So kami berborak lah. Kami 8 ni berborak, bercerita sampai lagi pagi-pagi. Tapi dalam lokap ni tahulah, jam tak ada, matahari tak ada, apa tak ada. Hanya berpandukan azan je waktu tahu pukul apa. Memang kita tak tahu, siang malam pun tak tahu. Hanya berpandukan azan kita tahu tu pukul apa. Makan tahu artinya pukul berapa. Memang tak ada jam, memang tak tahu apa benda pun. Hanya percahayakan lampu je dalam lokap. Okey, bila habis malam tu, keesokan pagi minta lah rayu dengan pegawai polis yang datang check attendance tu kan. Dia akan datang setiap pukul, dia tukar shift, dia akan datang. Dia akan pergi ke satu-satu sel, tanya siapa tu kan. Kemudian kita minta lah kan, kalau boleh cik, kita nak pindah sel lah. Nak pindah pergi tempat sel lain. Lepas tu pegawai cakap okey boleh, tapi lewat sikit lah sebab ada satu bilik. Mungkin orang kat situ, mungkin antara dia masuk penjara apa bebas, tak tahulah kan, tapi dia akan pergi mahkamah, lepas tu dia tak balik lah, dia kata. Nanti bolehlah awak pindah ke sana, tapi kalau awak berani, dia kata. Dia kata kalau awak berani. Sel tu memang 3 orang lah, 3 orang je boleh masuk, tapi kita minta 4 orang sekali masuk dalam sel tu. Tak apalah cik, walaupun jadi kita orang lepas lah, kita orang mandi, bersihkan diri ke apa semua. Daripada sini tak boleh sumbat, nak kencing, nak pijak lantai pun tak lalu. Bayang Hasib, tidur berlantaikan simen, tak berbaju. Sejuk tu. Bukan sejuk cip, ibarat kami duduk dalam sauna dalam tu, kipas angin pun tak ada. Tapi lantai tu tak sejuk lah. Saya nak kata lah, lantai lah sejuk, tapi tak berapa dah sejuk, tapi boleh lah orang kata. Sebab tutup habis cip, sebenarnya sel ni tutup habis. Dia tutup habis, yang kita tak nampak matahari. Macam mana udara nak masuk? Kipas yang ada tu macam ibarat kipas yang dah penuh habuk, yang tak boleh keluar angin.
Hanya berpusing, angin tak keluar. Faham? Macam itulah keadaan tu. Lepas tu bila minta rayu, lebih kurang kita orang pindah sel pada pukul 3 petang. Pindah sel. Maknanya orang yang sel tu dah dibercara, dibawa ke mahkamah, dibercara antara dia pergi masuk penjara jatuh hukum ataupun dia dibebas lah. Itu antara salah satunya lah kan. Tapi dah sebab kita orang kata tak kisah, janji kita dapat bersihkan diri. Pindahlah sel lain, dia berada di hujung, nombor 2 hujung. Sel sebelah tu totally kosong. Sel tu memang kosong. Kata, saya tanya dengan pegawai. Tuan, sel sebelah ni memang kosong daripada semalam. Ini daripada dulu memang kosong. Saya tanyalah kenapa. Macam Sebelah dia tau. Saya kira sel yang nombor 2 lah. Okey, bila masuk sel nombor 2 ni, apa yang berlaku? Biasalah siang tak ada apa-apa, borak kan semua. Kita borak pun tak nampak orang sebelah cip. Batu kan. Dapat dengar suara je lah. Okey, kami berborak antara kami macam itulah. Bila datangnya malam, bila orang kata lepas azan isyak, dengarlah bunyi azan isyak kan. Lepas azan isyak tu kita nak tahu apa. Dia masa tu ada yang baring semua dah senyap lah. Masa malam tu memang tak tahulah jam berapa cik. Sebab kita memang tak ada jam. Kita tak tahu apa. Yang masa tu semua dah tidur, hanya dengar suara berdengkur je. Dan kemudian saya terdengar macam ada orang kejutkan saya. Macam ibarat pegawai datang, ketuk kita punya sel, panggil nama untuk kejutkan kita. Tahu kadang pergi kalau kita tengok dalam cerita berdagang ketuk, tang-tang sebut nama, orang tu bangun keluar kan. Keadaan macam tu saya kena. Kawan tidur, tapi saya terdengar macam ada pegawai datang kat kepala. Saya tidur ni kepala memang dekat dengan sel besi lah. Sebab nak rasa angin kan. Bahang lah. Lepas tu saya terdengar bunyi macam ada orang ketuk sel, panggil nama saya. Lepas tu saya tidur lah. Lepas tu mamai saya buka lah mata, tengok tak ada orang. Saya tengok kiri, tengok kanan, tak ada orang. Senyap. Bunyi dengkur tak ada, senyap lah. Bunyi orang dengkur tidur je lah. Tengok kawan sebelah tidur je, berdengkur je. Okey, tidur lagi. Lepas tu bunyi lagi. Saya tak panggil nama, dia ketuk je. Tang-tang. Ibarat macam kayu cota diketuk dekat kepala sel. Lepas tu kemudian saya buka mata lagi, tengok ni. Apa pula ni kan. Masa tu dah, bila kali kedua tu dah mula dah meremang segala-gala. Bapak beremang semualah. Dah keluar dah. Dah mula dah terasa dia punya vibe ngeri tu dah ada tau. Dah terasa macam lain macam apa benda ni kan. Masa tu, masa bayi kedua tu macam lah baca bismillah, selawat apa semualah. Macam-macam lah semua baca. Yang boleh baca. Kali tu tertidur. Kali ketiga tu saya dikejut, diketuk besi dan nama saya dipanggil. Okey, bila nama saya dipanggil, saya buka mata, saya pandang dekat luar kosong. Apa yang saya nampak? Tepat jamban berak saya nampak kepala. Sebab dia punya berak dia tu, kita cangkul kita nampak kepala. Saya nampak kepala saja cik. Alamak, tak habisnya. Meremang ni. Saya lah kat luar tadi. Meremang macam tu. Saya nampak kepala je. Bila saya nampak kepala je, tak dengar apa yang hanya bau busuk yang amat sangat. Bau busuk bangkai, bukan busuk tahi sumbat, tak ada, bau busuk yang amat sangat. Memang saya kejut habis semua kawan ni. Saya kejut, saya jerit, saya tendang pintu grill apa semua. Bunyi bising sampai orang suara lah. Apa hal kau ni, kau faham? Tak boleh tu. Aku nampak barang tu betul-betul kat jamban tu, kat leban jamban kita berak tu, nampak kepala je. Kata, kau biar betul bang, betul. Kata tu kan. Kemudian kita empat tu tak tidur lah masing-masing. Empat orang tu bangun, berborak lah, sembang. Itu untuk malam pertama. Di malam kedua, masing-masing kena seorang sekali je. Maknanya saya tempat tidur, orang sebelah kena. Orang sebelah tempat tidur, orang sebelah tu kena. Bergila-gila 4 hari. Empat orang. Cerita satu set tu 4 orang. Sebab kami 4 ni berkawan. Memang tidur berimpit lah kata. Memang tidur berimpit. Tak ingat lah memang berimpit. Tapi memang bila kena cip, yang dia kena tu seorang dia akan kena. Yang lain tidur tak ada rasa apa-apa. Maknanya kalau 4 orang 4 hari lah kena. Saya kena reman 4 hari cip. 5 hari 4 malam saya kena reman.
Aduh, ya. Nasib baiklah saya hari tu memang orang kata pergi keesokan hari kita orang pergi ke mahkamah, dibebaskan bagi jaminan polis. Itulah peristiwa saya yang berada di dalam lock up. So janganlah orang kata kau gangster macam mana, kalau kau masuk kat kawasan tu memang goyang. Kau tak ada apa-apa lah. Memang goyang punya memang goyang ni. Tapi masa abang nampak tu kan, masa abang nampak yang kepala dekat cubicle toilet tu itu toilet yang dekat dalam sel yang sama lah. Ya. Kita tak nampak apa yang berlaku kat sebelah-sebelah kita tak nampak, Cip. Opposite, maknanya kalau berdepan memang tak ada berdepan sel. Kita semua dinding. Oh, I see, faham. Berdepan kita semua dinding, memang kita tak ada dapat nak bertembung antara sel lain. Oh, jadi masa abang Husni dikejutkan buat kali ketiga tu, nampaklah benda tu menyangkung kat situ. Nampak kepala. Yes, menyangkung kat jamban. Okey, bila sebenarnya dekat sel yang kita duduk sebelah tu, memang sel tu tak boleh duduk lah, banyak gangguan. Dan di dalam sel banyak kes bunuh diri. I see. Tapi orang tak tahu. Sebenarnya ada banyak kes bunuh diri. Itu yang sel yang sebelah abang Husni punya sel yang first tu, yang kosong tu. Yes. Oh, banyak kejadian dekat situ. Ada kes bunuh diri. Ada 2 kes. Satu tu kes gantung, satu kes terjun. Sebab sel tu lebih kurang, tinggi dia lebih kurang dalam 10 kaki kot. Okey. Saya dapat tahu cerita daripada pegawai lah. Bila saya dah keluar tu, saya berbaik lah dengan diorang ni kan. Ada satu pesalah, dia panjat pagar tu sampai ke atas, terjun kepala dulu. Oh, kepala dulu. Yes. Dia 10 kaki. Tapi kalau 10 kaki pun, kalau dah landing kepala dulu, pecah bang. Yes. Ada 2 kes lah kan. Itu yang jadi. Sebenarnya dia tak galakkan orang Melayu. Dia kata kalau ada pesalah orang Melayu, dia takkan bagi sel yang tu. Dia bagi sel. Tapi masalahnya sel kita orang tu memang, yalah Cip, dalam lock up kita tak ada apa, kepala pipe getah tak ada apa, tak ada. Kalau mandi tu memang berlengging, memang nampak lah kan. Tapi itulah bila nampak kepala malam tu. Tapi masa abang nampak tu, abang nampak sama-sama ke nampak memang clear dia tu? Saya nampak, orang kata kalau kita cangkung ni, separuh ni, kita hanya nampak kepala, mana muka dia menghadap dinding sebelah sana. Saya nampak belakang rambut dia panjang. Rambut pendek. Rambut pendek. Apa benda? Dia rambut pendek. Sebab situ memang orang kata, sebab tu sel lelaki kan. Yelah. Itulah dia. Ni bukan Patik Marokas. Yang ini bukan orang kata pocong, tak ada. Berkemungkinan itu adalah yang bunuh diri itulah kot. Mungkin lah. Mungkin dia punya apa benda, sebab apa? Banyak yang kena tu bukan orang Melayu kita lah. Bangsa lain. Bangsa lain, I see. Selalunya yang itu banyaknya yang buat itu semua benda kes dadah. Macam itulah. Kalau kena kat saya tu bang, kalau dah nampak. Okey, jarak daripada abang nampak dengan toilet tu, jarak dia berapa jauh? Jarak dia lebih kurang? Tak jauh pun. Kalau jarak dia, kalau kita baring, abang ni 5 kaki lebih. Dalam 6 kaki. Dekat sangat tu. Memang confirm tempat clear punya. Memang dekat. Cuma kita nampak benda tak berbaju, bahu, kepala dia menghadap dinding sebelah sana. Menghadap dinding, mana dia membelangkangi saya. Nasib baik dia menghadap dinding bang. Kalau dia pusing kepala macam tu, Ya Cik. Kalau pusing kepala tu, nak lagi pun tak boleh. Selalu kita cerita, selalu dengar orang benda cerita dalam penjara. Kan, tapi ni dalam lock up memang. Lock up pun ada Ada Cik. Padahal lock up tu kira orang kata biasa-biasa je lah lock up kan. Sebenarnya lock up ni biasa, tapi bila kita masuk kita akan rasa. Masa tu lah kita rasa menyesal, kita rasa baru teringat anak bini, baru teringat mak bapak. Dalam lock up kita akan merasa kesedaran tu memang akan ada. Sebab vibe dalam tu lain tau. Melainkan orang yang jenis, kalau orang lain ni yang jenis kaki sedar ni, kalau masuk balik mana orang tak ada hal lah kan. Tapi orang yang macam kita yang tahu, yang tak pernah ambil benda tu, memang serik lah nak masuk lah. Yelah, first time pula masuk kan. Itu pengalaman saya yang berada di lock up. Tapi itu 10 tahun yang lalu lah. Jadi masa tu abang jadi bouncer. Masa ya, bouncer. Buat part time bouncer. So masih lagi bouncer sekarang atau tidak? Sekarang tak ada dah. Dah lama dah dah berhenti dah. Okey lah tu, dah cuci tangan tak apa. Dah cuci tangan tak apa. Dah. Itu kisah alam biasa lah. Zaman-zaman orang kata
Ekonomi nak sakit, nak kita nak naik, nak build up, kita nak bayar hutang semua, terpaksa buat kerja yang kita nak choice lah. Yalah, kita pun manusia, kita bukannya perfect mana pun kan. Mesti ada kesalahan-kesalahan, kesilapan yang pernah kita buat kan. Antara kita nak kongsi dengan tak nak kongsi, itu je. Yes, betul Syed. Saya sebenarnya saya tak kisah saya nak cerita benda buruk, keburukan. Tak kisah saya nak cerita keburukan ni untuk bagi orang kat luar sana yang mana merasa nak buat tu, rasa baik janganlah. Dia mungkin keburukan bagi mungkin cerita tu cerita keburukan bagi Abang Husni, tapi itu adalah kebaikan bagi kita sebenarnya kan. Kebaikan betul. Sebab kan kita boleh ambil iktibar, ambil pengajaran kan daripada apa yang dah jadi kan. Yes. Tapi sekarang jangan kata kau rasa kau duduk lock up tu kau selamat. Sebenarnya dalam lock up tu banyak bendanya. Walaupun duduk 3-4 hari kita pun dah rasa sengsara. Ya tu 3-4 hari mesti rasa lama bang. Dia macam torture kita punya mind tau. Mental torture. Yes. Confirm rasa lama kan 3-4 hari dalam tu. Allah ya Rabbi, rasa 4 bulan tu masa aku duduk macam penjara. Jatuh hukum 4 tahun. Nak menunggu pagi ke petang tu, ya Allah berapa lama. Sebab kita tak ada benda nak buat. Tak ada perkara nak dia buat. Benda nak tengok pun tak boleh, hanya dinding saja. Dan muka kawan kita dekat sebelah. Tengok muka kawan, tengok dinding. Tengok muka kawan, tengok dinding. Selama 5 hari 4 malam dalam tu. Dalam tu bukan setakat orang kata ngeri daripada benda, orang kata benda makhluk lain. Ngeri situasi dalam tu. Ngeri dari segi mental. Dia ada dua ngeri. Pengalaman ngeri tu dua. Saya tak dapat nak bayangkan abang. Saya duduk rumah satu hari, kalau tak ada buat apa-apa pun otak boleh jadi tepu tiba-tiba kan. Ini kan walaupun kita PKP ada handphone, bayangkanlah tak ada handphone, tak ada apa pun tak ada, cahaya matahari pun tak ada, hanya lampu je. Tapi alhamdulillah bang lepas benda tu semua dah settle, abang pun dah dibebaskan. Alhamdulillah memang kan? Sebab benda apa yang berlaku tu pun hanya siasatan. Lepas tu bila kita balik, kita tak ada terbabit dalam benda tu. Itu je. Jadi tak apalah. Jaminan polis lah. Jaminan polis. Tapi itulah pengalaman itulah yang kata mendewasakan kita lah pengalaman. Yes betul cik. Tapi seram tu bang kan. Nampak orang ketuk-ketuk sel, lepas tu panggil nama nampak kadang-kadang benda ada setengah orang kalau yang sel lain tu yang berjauh cuma hanya dengan ketukan besi je lah. Kalau yang kalau macam kita orang pernah berborak antara kami yang mana yang pernah naik untuk pergi mahkamah. Kita orang bercerita lah. So dia orang ada pengalaman dia orang masing-masing. Mesti ada punya. Confirm. Okay, alright. Jom kita dengarkan cerita Abang Husni yang kedua. Okay, cerita yang kedua ni saya baru berkahwin. Pada tahun 90. Saya kahwin 95. Okay. Benda ni berlaku dalam 96. Okay. Maknanya saya dengan isteri ni kira nak pergi bercuti. Pergi berehat lah. So masa tu kita tak ada fikir apa. Destinasi kita orang dekat mana, atas bukit lah. Okay, dekat Fraser Hill. Okay. Okay, saya rasa saya pernah tapi cik marah saya buat story, buat karangan tak ada titik nota. Dia seru. Kepada penonton-penonton yang tak tahu apa benda yang kita orang tengah cakap sekarang, ada satu hari tu Abang Husni dia pernah hantar satu mesej kat aku. Karangan dia panjang gila. Memang panjang karangan dia ni, tapi dia tak ada koma, tak ada nokta, apa segala macam tu tak ada. Kan? Aku baca, aku tak tahu aku nak berhenti kat mana. Dah baca je Dah cakap bang, aku tak boleh faham bang cerita ni kan. Apa kata saya buat podcast dengan abang cerita lagi senang faham kata kan. Alah kau cik bayar cik. Aku buat karangan tahun 88 89 lah sebab karangan lah. Aduh ya. Okay bang, continue. Okay, benda ni berlaku masa tahun 96. Baru berkahwin. So pergi bercuti di Fraser Hill. Masa tu Fraser Hill belum macam sekarang lah. Sekarang dah banyak bike ride naik atas apa semua. Dah ramai orang. Masa saya pergi tu, masa tu orang tak ramai. Kurang. Dia punya sambutan pelancong tu kurang. Okay, saya dapat sewa di sebuah servis apartment lah. Dapat servis apartment. Kat situ ada satu servis apartment lah, cara saya dulu.
Ada sebuah apartmen kat atas bukit. Okey, sewalah kat situ. Maknanya yang pergi saya, isteri saya dan juga mertua saya. Right. Sebab apartmen 2 bilik. Okey, bila pergi kat sana kita orang check in petang lah. Tapi petang tu memang best lah, tempat sejuk, orang tak ramai, tak bunyi bising, hanya bunyi cengkerik-cengkerik apa semua tu je lah. Okey, pada petang tu kita orang pergilah berjalan. Pada pukul 5.30 9 tu lah berjalan. Untuk berangin, ambil angin petang, nak dapatkan udara segar, sejuk, jalan lah. Bila dia keluar daripada kawasan apartmen tu, keluar nak pergi, kita kan lalu lah rumah-rumah lama, rumah-rumah British sama British dulu kan. Nampak lama lah, tapi bila kita tengok lama-lama creepy juga rumah ni. Maksudnya dia memang rumah cantik tapi agak suram. Berjalan lah. Masa berjalan tu, bila dah berjalan sampai ke bawah tu, naik balik tu, wife saya dah rasa dia punya vibe dah. Dia rasa macam tak best. Dia kata, bang jomlah kita balik mak, jom kita balik. Masa tu saya berjalan bertiga dengan mak apa semua. Dia ajak balik. Yang adik ipar saya datang. Lepas tu adik ipar saya datang. Okey, kita berjalan. Dia rasa tak sedap. Akhirnya jomlah balik kan. Dia tak sebut, dia tak cakap apa, dia kata jom. Yalah, pukul berapa ni, jom lah. Okey, naik. Bila naik bilik apa semua tu, mandi, kita orang pergi dinner dekat bawah tu. Ada restoran. Okeylah, pergi restoran tu. Bila dining kat situ, bila jalan balik kita lalu kawasan tempat permainan kanak-kanak. Okey, bila lalu ni, kita orang lalu ni, isi saya terpandang pada satu buaian yang bergoyang. Dan masa tu kami tak nampak. Tapi dia cuma tarik tangan saya, dia tegur, bang, buaian tu bergerak. Saya tengok, kata, dah lah, mana ada, awak je, mata awak je lah. Dah lah, tak ada apalah. Itu kan. Jadi kami semua pun tu lah naik bilik. Lepas tu dah pukul 10.30 tu 10 itulah. Naik bilik, borak lah. Pada malam kejadian tu, masa tak tahu apa kita nak tidur, mungkin dah lewat lah, dah borak-borak apa semua. Mungkin pukul 9 lebih kita dah masuk tidur lah semua kan. Pada malam tu, masa malam tu, isteri saya dia mimpi. Dia mimpi dia kena empak. Dia tak boleh bergerak, dia tak boleh buat apa. Tapi saya dengar suara dia bunyi macam nak sebut perkataan tak lepas. Saya kejut, kenapa? Bila dah sebut Allahu Akbar. Katanya kenapa? Mimpi, dia kata. Dia mimpi nampak satu lembaga hitam mempak dia. Kita sudah tak apalah. Maknanya kita ambil semayang, baca-baca apa yang patut. Kan? Kita tidur balik. Waktu tidur balik, saya tidur lah dia. Bila tidur balik, dia menghadap saya. Satu baca tu macam tak sedap, dia menghadap. Maknanya saya tidur, dia tidur sebelah dia pintu. Okey, pintu bilik. Dia tidur, maknanya dia menghadap pintu bilik. Lepas tu dia pusing badan dia menghadap pintu tu. Dalam keadaan sama-sama dia ternampak satu bentuk askar yang tak berkepala. Ada askar tak berkepala. My boy, 2 kali remang aku ni. Sama. Kan, meremang habis aku ni. Nasib baik aku pakai jaket ni ah. Kan? Sampai ke muka tu. So dia nampak ada askar yang tak berkepala kat situ. Yes. Dia kata macam berpakaian askar Melayu. Tapi tak ada kepala. Hitam, mana baju saja ke bawah. Sambil memegang senjata seperti orang berdiri tegak memegang senjata. Itu yang lepas tu dia nampak. Lepas tu dia kejut saya. Saya pun terbangun. Masa tu dia tak ada. Lepas dia nampak benda tu, dia kejut saya bangun. Kita orang pergi ke bilik sebelah, di mana mertua saya, adik ipar sana. Semua tidur dalam satu bilik. Dia gangguan dia macam tu. Dia tak ada bunyi bilik air, apa semua tak ada. Gangguan dia macam tu. Dia muncul macam tu. Dia muncul, merempak. Second tu muncul kat belakang pintu. Tapi gangguan air ke suara memang tak ada, cik. Semua macam normal lah, macam relax je lah. Ya saya. Itu lagi teruk, dia tak ada bagi warning. Tak ada. Dia tak ada bunyi ketuk pintu, tak ada. Tiba-tiba bila dia pusing badan ke sebelah pintu menghadap. Mula-mula dia menghadap saya, dia pusing menghadap sebelah kang tu. Terus mata dia terpandang ke arah pintu. Terus dia nampak macam askar Melayu lama pegang senjata, tak ada kepala. Kalau macam askar Jepun ni dah pakai seluar panjang, ini askar pendek. Yes. Askar Melayu lama. Yes, askar Melayu lama pakai seluar pendek, betul. Yes. Itulah jadi. Cik.
Wah, 3 kali. Tapi itu pada malam pertama lah. Masa duduk kat Fraser itu apa semalam? Malam? Oh, 1 malam lah. Daripada 2 malam jadi 1 malam. Oh, daripada 2 malam jadi 1 malam. Kita orang tak cakap apa. Kita orang cuma pergi kaunter sebab dah kata beritahu kat reception dapat penggalan kecemasan. Kami tak mau cerita benda yang berlaku dalam bilik. Mungkin dia orang pun tahu sebenarnya kan. Takkanlah dia orang tahu pun dia akan bagi kita bilik lain kan. Benda sama kan kalau nak jadi. Betul kan. Baik sebelah je. Betul. Tapi nasib baiklah tak ada jadi tak apa orang kata benda tu tak mengacau teruk sangat kan. Jadi malam tu confirm tak tidur lah malam tu. Memang masing-masing dalam satu bilik tak tidur pun je. Borak lah, terpaksa lah. Kan. Ya je. Ya sebab benda tu pun datang pun tak ada warning, tak ada apa kan. Tiba-tiba datang macam tu. Tapi sekarang ni servis apartment tu masih ada ke guys tu? Alam saya dah lama tak naik. Saya last naik itu je cip. Itu first and last satu naik tu. First salah rumah langsung tak mau naik lagi dah. Memang dia tak mau naik lagi. Walaupun jalan 1 hari pergi balik, dia tak nak pergi dah. Takut teringat benda tu. Benda tu. Dia jadi macam fobia gila. Fobia betul. Tapi sekarang ni tak kisah sekarang dah bikers dah naik dah ramai. Betul. Orang main basikal lagi, cycle lagi, basikal lagi, ride lagi. Betul. So, benda dah jadi meriah. Dulu mana ada orang ride motor, orang ride basikal, mana ada. Yelah time tahun 95 96 pula kan. 96 cip. 96. Saya pun tak tahu apartment tu ada lagi ke tak ada. Sebab dah lama tak naik. Last naik. So guys, kalau korang tahu apartment mana, servis apartment mana yang Abang Husni tengah cakap ni, korang komen dekat bawah, korang komen dekat chat box. Kita tengok betul ke tak betul kan. Abang Husni tak nak bagi tahu nama tempat. Atas bukit. Dia kat atas bukit apartment tu. Servis apartment. Servis apartment tu atas bukit. Okey. Dia punya receptionist dia ada satu bangunan lain. Lepas tu apartment dia bangunan lain. Gila. Kita kena cross taman. Macam tu. Dah lah pergi honeymoon pula tu. Kena pula macam ni. Aduh. Last pergi 96 sampai sekarang orang rumah saya tak berani pijak pada saya. Walaupun pergi siang. Yelah, dia kalau orang rumah dah fobia tu sama lah. Orang rumah saya pun kalau dah fobia dengan sesuatu benda tu, kau ajak lah macam mana pun kan, silap-silap kena marah. Kena marah kan. Itu yang pening kepala. Macam lah. Tapi best lah cerita Abang Husni malam ni. Walaupun pendek walaupun singkat dia cerita dia, tapi cerita dia orang kata dia punya impact tu dia macam. Bagi saya okey lah. Dia punya impact tu memang agak seram. Lagi-lagi kalau aku nak cerita lagi, nak aku banyak lah. Berjela-jela. Berjela-jela. Guys, dengar tu guys kan. Abang Husni ada banyak cerita dia nak share. So kalau korang rasa kalau korang nak dengar lagi daripada Abang Husni, korang komen kat bawah, komen kat chat box yang korang nak lagi dia datang dekat dalam podcast, ada segmen untuk dia bercerita lagi Okey bang, sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, abang ada apa-apa yang nak share tak dengan penonton-penonton di segmen? Apa-apa yang abang nak share pada diorang, silakan. Okey, macam ni saya nak bagi tahu kat semua, kalau boleh kita support lah channel YouTube local mate yang mana cerita seram Malaysia ni kita support. Kalau boleh minta korang semua join Discord. The best. Discord the best. Abang Husni pun dekat dalam Discord pun menggila kan kan. Kalau korang nak tahu apa benda yang topi aku pakai ni, sebenarnya segala collection, okey, buat masa sekarang segala topi yang aku pakai yang disiarkan dekat dalam the segment, semua topi-topi ni semua aku beli dengan Abang Husni. Harga kasih sayang. Jam pun sama. You know, aku basically inilah dua kelemahan aku sebenarnya, topi dengan jam kan. Abang Husni tahu itu kelemahan aku. Tiap-tiap bulan dia akan hantar gambar. Aduh yai. Tapi macam topi. Terima kasih Cip. Dia bagi platform untuk kita orang yang meniaga kecil-kecil ni. Tak apa, kita sama-sama meniaga kan. Buat macam mana kan? Kita pun nak cari makan kan. Betul tak, nak bagi anak bini makan. Macam topi aku pakai sekarang ni Undefeated, aku ada topi Paper Plane, aku ada topi, macam-macam topi aku pakai lah. Segala topi aku pakai ni semua daripada Abang Husni. So kalau korang rasa kalau korang nak beli topi yang aku tengah pakai ni, yang Undefeated ni, korang contact Abang Husni. Tapi Abang Husni akan ada dekat Discord. So macam mana? Korang join Discord, okay? Alright. So kepada sesiapa yang ingin kongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment, okay? Dan aku rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, dan kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam.